أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نويت التعلم والتعليم والنفاء والانتفاء والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضات وقرب وثوابه آمين اللهم آمين عما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita. Dan pada tengah hari ini, Jumaat yang pertama pada bulan Syaban, sebagaimana para salafun salih selalu memberi pesan kepada kita, barang siapa yang menjaga kemuliaan dan kehormatan bulan Rajab, Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan pada dia untuk dapat jaga kemuliaan dan kehormatan bulan Syaban. Dan barang siapa yang jaga kehormatan bulan ini, bulan Syaban, Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia taufik untuk dapat menjaga kehormatan bulan ini. Maka nanti insya-Allah Allah akan berikan dia taufik untuk jaga kehormatan bulan Ramadan pula. Dan barang siapa yang menjaga kehormatan pada bulan Ramadan, kemuliaan pada bulan Ramadan, insya-Allah Allah Taala akan berikan dia keupayaan taufik untuk jaga atau sampai kepada bulan Ramadan yang seterusnya insya-Allah. Kita doalah sebagaimana kita doa, ya. Kalau bulan Rajab lagi kita doa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi kita teruskan doa kita. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi pengajian kita pada kitab kita. Kalau ada tuan-tuan yang ada kitab, ada yang warna hijau tu, ada yang diwakafkan, boleh kita tengok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kuliah yang lepas kita dah masuk kepada pelajaran yang kedua, secara ringkas apa makna iman dari sudut bahasa dan daripada sudut syarak. Dan kemudian apakah intipati daripada iman itu kita dah bahas, iaitu makna rukun daripada iman itu 6 perkara berdasarkan daripada hadis Nabi SAW pada muka surat 4 itu, daripada riwayat Imam Muslim.
riwayat daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Lalu kita masuk kepada pelajaran yang ketiga bagi yang ada kitab, muka surat 5, percaya kepada Allah. Qala musannifu rahimallahu wa nafa'ana bi ulumi fi dharaini amin. Percaya kepada Allah ialah mengaku dengan lidah. Muka surat betul muka surat 5 Baik. Jadi bila sebut percaya kepada Allah ialah mengaku dengan lidah. Tu. Bagi yang mencatat, bagi yang mampu. Sebab ada orang yang bisu, kelu lidah dia tak mampu, Jadi untuk mereka cukup hanya isyarat. Tapi kita, ataupun orang yang baru nak masuk Islam, orang yang nak baru masuk Islam tu, orang baru nak masuk Islam tu, ada orang yang bisu, kelu lidah dia tak mampu, Jadi untuk mereka cukup hanya isyarat. Baik. Afwan. Jadi saya ulang sekali lagi, percaya kepada Allah ialah mengaku dengan lidah. Tobik dia bagi yang mampu. Okey. Bagi yang tak mampu seperti yang bisu, cukup dengan isyarat. Isyarat bibir, dengan tanda Allah yang satu, yang esa. Dan meyakini dengan hati. Di sini penting sebab wa iyazubillah, bagi orang yang bukan benar-benar beriman kepada Allah, contohnya munafik, wa iyazubillah, mereka tidak membenar di dalam hati. Mereka tidak membenar dalam hati. Dan boleh tambahan lagi, sebab dia kata at-tasdiq bil jinan wal iqrar bil lisan wal amali bil arkan. Dan kita membenarkan dengan perbuatan kita. Yani kita hadir dalam masjid, masalan solat, nanti kita berpuasa pada bulan Ramadan, itu semua membenarkan kepada keimanan yang ada pada diri kita. Baik. Bahawa Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang sebenarnya, yang menjadikan alam dan segala isinya. Jadi Allah Ta'ala Tuhan yang sebenar-benarnya. Tiada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah. Jadi segala sesuatu yang disembah itu cuma sembahan, bahkan tidak layak disebut Tuhan sekalipun. Sebab tu kita disebut Tuhan yang sebenar-benarnya. Jadi hak yang mereka sembah tu tak layak pun disebut Tuhan. Kerana apa? Catatan dia, kerana Tuhan itu bersifat dengan sifat ketuhanan. Tu. Bila kita faham ni, takkan kita kata, tu Tuhan yang mereka sembah. Tak. Pasal apa? Pasal itu cuma sembahan. Kerana Tuhan wajib bersifat dengan sifat ketuhanan. Yakni apa? Yakni Tuhan yang memiliki segala sifat kesempurnaan, dan maha suci Tuhan itu daripada sebarang sifat kekurangan. Baik. Yang menjadikan alam dan segala isinya, itu sudah menjadi satu, kita sebut sebagai, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bukti yang jelas, apa jua yang disembah selain daripada Allah Ta'ala itu, yang mereka anggap Tuhan yang sebenarnya bukan, langsung sebenarnya hakikat tak boleh nak menjadikan apa jua yang ada di muka bumi Allah Ta'ala ni, tak boleh. Sebab tu disebutkan Allah yang menjadikan alam dan segala isinya. Jadi ulama menyebutkan al-alam bermakna ma siwallah, selain daripada Allah itu adalah alam, Allah yang cipta. Jadi kalau kita mengaji dalam pengajian tauhid, sifat 20, akidah, antara fahaman-fahaman yang sesat yang mengatakan alam itu qadim bersama penciptanya. Itu antara fahaman yang sesat. Alam itu qadim, sedia ada bersama dengan Allah Ta'ala. Maha suci Allah Ta'ala daripada sebarang sifat persamaan dengan makhluk, termasuk tadi kerana alam itu diciptakan, dan alam itu adalah baharu, bukan qadim. Nanti kita masuk dalam bab qadim, ada perbahasan, Allah yang bersifat dengan qidam, bila ada kata qadim itu ada 4 pembahagian. Qadim zati, qadim sifati, itu merujuk kepada Allah Ta'ala. Kalau qadim idhafi dan qadim zamani, itu merujuk kepada makhluk anak. Bab tu nanti kita masuk, cuma nak bagi tahu saja. Jadi alam itu baharu. Apa makna baharu? Ada mula, dan segala isinya. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah.
Dialah Allah sahaja yang wajib dan berhak disembah oleh makhluknya. Sebab tu para Nabi alaihi wassalatu wassalam, antara 3 perkara yang mereka bawa tak tinggal. Nombor 1 iaitu tauhid, la ilaha illallah. Nombor 2, mereka membawakan tentang junjungan besar baginda Nabi Muhammad SAW. Semua para Nabi Rasul akan beritahu ataupun sampaikan pada umatnya tentang junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga tentang kiamat, khususnya tentang fitnah Dajjal sebelum tu. Jadi semua jadi kalau kita mengaji dalam nanti dalam kitab ni, muka surat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, muka surat 28, 29 nanti dia akan disebut ya. Percaya kepada kitab, ada Taurat, ada Injil, ada Zabur ya, ada Al-Quran. Jadi Taurat yang mana? Yang asli. Kalau tengok muka surat 28, kalau siapa di kitab ya, Taurat yang asli dan yang betul sudah tidak ada lagi kerana luput sebelum tu. Sebelum tu dikatakan ya, juga ada mengandungi berita tentang kezahiran seorang nabi dan rasul dari keturunan Ismail bin Ibrahim sebagai penutup dan penyudah nabi-nabi. Dalam kitab ni tak disebut, tapi dalam kitab yang lain dia disebutkan, antara lain dalam kitab Taurat yang sebenar, yang telah yang telah luput dan dah tak ada dah. Kerana apa? Kita tengok semasa orang-orang Yahudi dihalau dari Palestin di zaman pemerintahan kerajaan Romawi dahulu kala, dan yang ada sekarang ni sama ada dipadamkan, diubah atau ditokok tambah. Contoh, mereka dalam kitab Taurat mereka yang ada sekarang tak ada apa? Tak ada tentang akhirat, tak ada syurga, tak ada dosa, tak ada pahala, tak ada neraka, langsung tak ada. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok perasaan orang Yahudi macam mana mereka ni dalam keduniaan mereka, pada mereka akhirat tak ada. Baik, jadi tak apa, tu kita sebutkan nanti ya. Dialah sahaja yang wajib dan berhak disembah oleh makhluknya. Dengan itu kewajiban yang pertama di atas setiap orang yang mukallaf. Selalu kita ulang bagi kita ingat, bagi kita lekat. Apa makna mukallaf? Golongan yang diberati atau dipertanggungjawabkan ya, ataupun dibebankan dengan hukum syarak ke atasnya. Terdiri daripada 2 golongan, iaitu jin dan juga manusia. 4 ciri yang utama, 2-nya yang ijma' ulama, iaitu berakal dan juga baligh, yakni sampai umur. Berakal ni makna lawan kepada berakal apa? Gila. Begitu. Jadi orang gila dia tidak wajib sembahyang. Ya. Dia ulama bagi takrif tu macam mana? Gila tu apa dia? Dia hilang keupayaan akal dia tidak boleh kontrol, tapi tubuh badan dia masih kuat lagi. Tapi kalau orang pingsan, dia kehilangan akal, tetapi tubuh badan dia tak boleh nak tu. Gila lain, hilang akal lain, tidur lain. Tidur pun hilang akal juga. Gitu. Tapi yang dimaksudkan kalau orang kata gila tu maknanya hilang akal yang tadi yang kita sebutkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi keempat-empat golongan, keempat-empat ciri ini yang merangkumi mukallaf ini, termasuklah sampai seruan dakwah Nabi dan juga sempurna panca indera, wajib bagi kita untuk mengenal Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Yang dimaksudkan di sini, yang kita nafikan seperti mana yang telah kita sebutkan dalam kuliah yang lepas, bahawasanya ya, yang dinafikan adalah adanya Tuhan yang sama zat, sama sifat dan sama perbuatannya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, justru tiada, memang tiada. Di situ. Kemudian mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, erti mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah mengenal sifat-sifatnya yang wajib, yang mustahil dan yang harus pada haknya. Jadi untuk kita pengajian tauhid ini, untuk pengulangan ya, pengukuhan, 3 perkara yang perlu kita ketahui, iaitu perihal al-ilahiyat, nombor 2 perihal an-nubuwat, dan nombor 3 perihal as-sam'iyat. Sekurang-kurangnya kita ingat benda ni insya-Allah. Al-ilahiyat yang bererti perihal ketuhanan. Bab ketuhanan itu iaitu 3 perkara yang wajib kita ketahui. Kita tidak mampu untuk mengetahui akan zatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma kita mampu untuk belajar sifat-sifat
Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang kita sedia maklum wajib, mustahil dan juga harus bagi haknya Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengenal Allah itu ada dua bahagian. Baik, dua bahagian di sini ya, maknanya yang secara umum ataupun secara ringkas, dan yang kedua secara detail ataupun terperinci. Jadi kita kena tahu. Maknanya di sini secara garis kasarnya semua kita kena tahu secara umum. Tetapi siapa yang nak kena tahu secara khusus? Di sini dibagi tahu ya. Semua orang kena tahu secara umum, tak kira siapa-siapa dia kena tahu. Paling ringkas bagaimana? Dan juga perbahasan panjang lebar pula bagaimana. Di sini ada disebut dalam kitab kita. Adapun mengenal Allah Taala itu ada dua bahagian. Mengenal dengan cara ringkas tanpa perbincangan atau dalil-dalil yang panjang lebar. Dan yang kedua, mengenal dengan cara panjang lebar, iaitu dengan dalil-dalil dan perbincangan yang luas. Ulama menyebutkan ya, bahawasanya hak cara ringkas ini untuk siapa? Bagi orang yang masalan kata ataupun contoh baru saja masuk Islam, baru betul-betul kenal akan agama, baru mengucap syahadah, maka bila dia belajar in detail mungkin belum boleh lagi mereka nak mengetahui secara satu persatu dengan terperinci dan sebagainya. Yang kedua, seorang yang belum lagi mencapai umur baligh, kerana bila baligh dia dah kena kenal Allah Subhanahu wa taala. Cumanya di sini nak disebutkan kita sekurang-kurangnya sebelum dia baligh itu ya, sekurang-kurangnya dia dah tahu ya, sedikit mengenai kenal akan Allah Subhanahu wa taala atas kewajibannya. Sebab kita dah sebutkan tadi ya, tentang mukallaf, ciri yang kedua adalah sampai umur. Bila sampai umur, menurut mazhab kita Asy-Syafi'i, seawal umur 9 tahun hijrah, dan maksimumnya 15 tahun hijrah. Itu dalam mazhab kita. Dalam mazhab Maliki 18 max. Tapi kita ikut dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, maksimumnya 15 tahun hijrah, sempurna 15 tahun hijrah, seawal 9 tahun. Maknanya kita kena tengok anak-anak kita ya, barangkali yang membesar ya, takat mana fardu ain dia yang wajib dia ketahui ya. Seawal 9 tahun dah kena dah tahu tentang tauhid, tahu tentang ibadah serba sedikit, khususnya solat ya, juga asas tasawuf, akhlak, adab. Baik, kata pengarang, mengenal Allah dengan cara ringkas ialah dengan mempercayai adanya Allah Tuhan yang Esa. Jadi di sini ada 2 poin. Dan saya baca sikit lagi. Yang berlainan daripada makhluknya, yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan, maha suci daripada kekurangan. Baik, di sini ada 4 poin. 1, 2, 3, ada 5, tapi kita ringkaskan kepada 4. Untuk sebagai asas kita sebagai mukallaf untuk mengenal akan Allah Ta'ala dengan mempercayai ada. Bila kata mempercayai ni maknanya 100% yakin. Walau 1% pun kita tidak boleh kata ada ke tak? Ada, tak boleh. Dia kena yakin. Yakin makna apa? 100%. Adanya maknanya wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian Tuhan yang Esa, iaitu Allah, Tuhan yang hanya satu, tunggal, Esa, tiada berbilang, hanya Dia kewujudannya. Di sini dalam bab wahdaniyah nanti akan ditegang panjang lebar. Mempercayai adanya Allah dalam bab wujud nanti akan dibahas panjang lebar. Yang ketiga, yang berlainan daripada makhluknya. Yang ni dalam bab mukhalafatuhu lil hawadith nanti kita akan bahas panjang lebar. Dan yang keempat, yang di sini ada 2. Maknanya dia ada 2. Maksud 2 tu sini kita rangkumkan jadi 1, iaitu yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Yang dikatakan bersifat dengan sifat ketuhanan itulah yang ditulis oleh tuan guru kita, yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan dan maha suci daripada kekurangan. Kita pegang yang ni saja kita dah faham. Selain daripada Allah tu bukan Tuhan. Selain daripada Allah tu bukan Tuhan. Kerana apa? Tuhan wajib memiliki sifat-sifat kesempurnaan dan juga Tuhan itu maha suci. Yakni tidak mempunyai sebarang kekurangan ataupun persamaan dengan segala sesuatu. Dengan dalil bahawa alam ini adalah ciptaan Allah yang menunjukkan adanya Allah. Apabila alam yang ada ini yang Allah Ta'ala cipta ni, sebagai dalil yang disebutkan dalil akli. Bila kita mengaji tauhid, dia ada 2 dalil.
dalil ini sendiri dia ada makna. Kadang-kadang orang minta kan, Bang Taufik minta dalil bang, apa benda abang cakap tadi? Contoh. Tu. Dia tanya kita, kan, apa makna dalil? Jadi justru sebelum dia bertanya pada dalil, kalau dia faham istilah dalil tu, dia akan memahami. Kenapa saya sebut dia akan memahami? Bila kita beritahu, dia dah tahu kita telah kemukakan dalil. Sebab maksud dalil itu sendiri adalah apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sesuatu yang menunjukkan kebenaran atas sesuatu. Sesuatu yang menunjukkan kebenaran atas sesuatu. Jadi bila ulama dia bahagikan kepada dua, bab tauhid ni ada dua dalil, nakli dan juga akli. Nakli ni daripada Al-Quran dan hadis. Ada nanti bang. Sebab tu kalau orang kata sifat 20 tak ada dalil, tengok kitab tu. Ada kat situ. Siapa yang ada lagi kat lebih tu, tengok. Ada, wujud ada, kidam ada, baqa ada. Ada je. Kedua, dalil akli. Sebab apa digunakan dalil akli? Sebab di sini, sebab akal kita yang waras pasti, Allah Ta'ala kurniakan kepada kita akal ini ada sebab membezakan kita dengan makhluk yang lain. Jadi boleh kita beza antara baik dan juga buruk. Dan kita melihat segala sesuatu yang ada ni, apa dia? Bukan dengan tanpa penelitian, kosong semata-mata tak ada apa. Kita tengok pasti, contoh diri kita sendiri, takkan kita ni terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakannya. Justru yang mengakui hakikat ketuhanan itu selaras dengan dalil akli, akal kita yang waras, kita boleh fikir Tuhan tu ada. Baik. Dengan dalil bahawa alam ini adalah ciptaan Allah yang menunjukkan adanya Allah. Baik. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, boleh lihat di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang bermaksud, katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah itu esa. Tu. Allah sahaja tempat meminta, tidak beranak dan juga tidak diperanakkan, dan tidak ada sesiapa atau sesuatu yang serupa dengannya, ni Allah. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini adalah surah Al-Ikhlas, kita sedia maklum, ya. Jadi surah Al-Ikhlas ini diturunkan di Makkah. Walaupun ada 4 ayat kata ulama, tetapi ataupun namun ianya merupakan pahala membacanya thuluthul Quran, 1/3 Al-Quran. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthul Quran, Rawahul Ahmad. Riwayat daripada Imam Ahmad yang menyebutkan Nabi SAW bersabda, Qul huwallahu ahad itu, yakni suratul Ikhlas ini adalah 1/3 daripada Al-Quranul Karim. Subhanallah. Jadi disebutkan, ya, surah ini merupakan satu surah yang penting, ya, yang mana para ulama mengatakan, yang pertama, Qul huwallahu ahad, katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah itu esa. Yakni apa dia? Tidak banyak. Yakni apa? Tidak berbilang. Yakni apa? Tidak ada sekutu. Yakni apa? Tidak ada bandingan. Yakni apa? Tidak ada penolong. Ini boleh ingatlah. Pasal kita dah hafal dah tu surah Ikhlas. Tapi apa makna? At least sedikit sebanyaklah tafsir yang ringkas ulama sebutkan. Qul huwallahu ahad. Katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah itu esa. Tadi kita sebut, tidak banyak, tidak berbilang, tidak ada sekutu, tidak ada bandingan, tidak ada penolong bagi Allah Ta'ala. Yani Allah tu esa dari segi zatnya Allah, esa pada sifatnya Allah, esa pada perbuatannya Allah. Ini dalam bab wahdaniyah nanti dia akan bahas apa yang dimaksudkan dengan esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Jadi ayat ini, kalau kita mengaji dalam asbabun nuzul, sebab-sebab penurunan ayat-ayat Al-Quran, ada beberapa sebab. Antara lain, ada ulama dalam kitab Imam Suyuti, dia ada sebut, ada yang dikaitkan dengan kafir Quraisy pada ketika itu, ada yang dikaitkan dengan Yahudi. Ala kulli hal, ya, antara yang masyhur riwayatnya, ketika mana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawasanya ketika mana satu ketika golongan Quraisy, ya, golongan Quraisy itu kafir Quraisy minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
terang bagaimana Allah tu. Sebab tu kita tidak boleh memikirkan zat Allah Ta'ala. Itu yang banyak, itu yang banyak menjadi masalah. Kerana Allah Ta'ala tu kita tidak boleh nak fikir-fikirkan. Allah tu tidak sama dengan makhluk. Dan kerana mereka ni menyembah berhala, menyamakan Tuhan, menyamakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu dengan berhala-berhala mereka, dengan menanyakan soalan yang pertama ditanya, adakah Tuhan kamu ni diperbuat daripada emas, perak atau tembaga? Maha suci Allah Subhanallah daripada sebarang persamaan dengan makhluk. Soalan yang kedua ataupun pernyataan yang kedua, mereka katakan, wahai Muhammad, kata mereka, kami ni ada banyak hajat, jadi kalau satu Tuhan itu tidak cukup, kata mereka. Jadi dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan surah Ikhlas ini, surah Al-Ikhlas ini, dengan qul huwallahu ahad. Katakanlah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu Esa. Sebab itulah disebutkan oleh para ulama, soal keesaan Allah Ta'ala itu dijawab dengan surah Al-Ikhlas itu. Sebab tu dikatakan pahala atau fadilat membacanya itu, 1/3 Al-Quran, kerananya peri pentingnya ilmu tauhid itu sendiri, yang ada semuanya terkandung di dalam surah Al-Ikhlas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, itu yang pertama tadi, Kemudian Allahus Samad menjawab kepada persoalan mereka tadi. Mereka kata kami ni banyak hajat, tak cukup satu, sedangkan Allah tu Esa. Allah menjawab, Allah beritahu di dalam Al-Quran, Allahus Samad, Allahus Samad, Allah sahajalah Tuhan tempat meminta. Kerana apa dia? Kata ulama dalam tafsiran yang ringkas, kerana dialah, yakni Allah sahaja yang boleh, yang mampu, yang sanggup menunaikan segala hajat tanpa mengurangkan segala kesempurnaan, kebesaran dan kemuliaannya. Saya ulang sekali lagi, Allahus Samad. Kita kalau kita diminta sesuatu masalah, ada tak kurang daripada kita? Pasti ada kurang. Tetapi tidak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak bagi faham mudah begini, kata para ulama, sekiranya seluruh orang di dalam dunia ni, muka bumi ni, menyembah akan Allah Ta'ala, tidak apa dia? Tidak naik walau satu darjat pun keagungan Allah. Ini yang dinamakan sebagai Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bersifat dengan qiyamuhu binafsi. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada, Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya, yang bererti Allah tidak berhajat kepada segala sesuatu. Bahkan segala sesuatu itu berhajat kepada Allah. Itu nanti kita akan bahas dalam bab qiyamuhu binafsi. Cuma kita nak tengok dekat sini Allahus Samad. Itu pun dalil untuk qiyamuhu binafsi. Sebab apa? Ada istighna dan iftiqar. Kalau tuan-tuan ada yang pernah dengar, alhamdulillah, sebagai pengulangan, sebagai ulang kaji. Kalau belum pernah dengar, apa makna istighna? Maknanya terkaya Allah Ta'ala daripada segala sesuatu. Mana Allah tak perlu akan segala sesuatu. Iftiqar apa maknanya? Segala sesuatu perlu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, gantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu yang kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil tu. Tu. Baik, sebab tu bila sebut Allahus Samad, Allah sahajalah Tuhan tempat meminta. Jadi kalau terjemahan yang lebih tepat, bukan Allah sahaja tempat meminta, Allah sahajalah Tuhan tempat meminta. Itu lebih tepat. Kerana apa? Hanya Dia sahaja yang sanggup, hanya Dia sahaja yang mampu, hanya Dia sahaja yang boleh. Siapa? Allah, untuk menunaikan segala hajat tanpa mengurangkan segala kesempurnaan, kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sendiri. Sebab apa? Tadi istighna, iftiqar. Di situ. Sebenarnya surah Qul Huwallahu, surah Al-Ikhlas ni saja dah banyak dalil untuk sifat 20. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi maknanya apa? Allah tidak mempunyai anak dan keturunan, dan tidak mempunyai asal usul seperti ibu bapa macam kita. Ada tak asal usul kita? Sudah barang tentu. Sudah barang tentu. Nanti kalau kita belajar dalam bab qidam, dalam bab qadim idhafi dengan qadim zamani, ini kita faham. Saya bagi contoh. Qadim zati, qadim sifati. Itu hanya untuk Allah. Mana sedia ada pada zatnya Allah. Itu untuk Allah sahaja. Sedia ada pada zatnya Allah, sedia ada pada sifatnya Allah. Itu hanya pada Allah.
Tapi kalau kita sebut tadi awal tadi, bagi yang baru datang, saya dah sebut tadi, qadim yang untuk makhluk ada dua, idhafi dengan juga zamani. Idhafi maknanya ada sesuatu sebelum. Bapak dulu ke anak dulu? Bapak dulu kan? Bapak disebut dulu, anak dah kemudian. Atuk ada, memang atuk sebelum bapak kita lah. Jadi ada hak sebelumnya. Kalau qadim zamani makna telah berlalu setahun. Hak tu dua merujuk kepada makhluk. Kalau disebut qadim zati, pada zat hanya merujuk pada Allah yang maha sedia ada, tak ada permulaan. Qadim sifati maknanya sedia ada, maha sedia adanya Allah Ta'ala pada sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, yakni Allah tidak mempunyai anak dan keturunan dan tidak mempunyai asal usul seperti ibu bapa. Kerana poin ni penting kena ingat, sifat beranak dan juga sifat diperanakkan ini adalah sifat makhluk. Ini poin. Macam pernah saya sebutkan dalam kuliah yang lepas, masih boleh bersuara lagi, belum khutbah Jumaat lagi. Saya ingat saya dah pernah tanya ke belum, saya tak pastilah. Banyak agak surau kita, ustaz kita bawa tauhid ni, ya. Soalannya mudahlah, insya-Allah. Nanti bila Dajjal turun nanti, kita tak minta jumpa lah, tak boleh handle tuan. Bukan kita, tapi kalau ni ada, maksudnya Nabi dah bagi antidot, ya, surah Al-Kahfi, ya, Nabi dah bagi antidot, antara lain tauhid ini, pengajian ini penting untuk kita kenal itu bukannya Tuhan. Baik, soalannya begini, Dajjal nanti tu bila dia turun, bila dia mengaku Tuhan, kita tahu dia bukan Tuhan, macam mana kita boleh tahu? Sebenarnya saya dah sebutkan tadi, jawapan tu ada tu, diselit-selit, saya dah selit-selit dah tadi tu. Saya dah selit-selit pada lam yalid wa lam yulad tu. Tapi saya tak sebut dah the exact word dia. Siapa boleh sebut exact word tu memang masya-Allah lah. Nak hadiah apa? Yang mampu saya bagi insya-Allah. Nak minta rumah sudahlah. Rumah mainan boleh lah. Baik, soalannya, bila dia datang nanti, kita tak minta, jangan. Maksud saya begini, ya, bagaimana kita tahu dia bukan Tuhan, dia mengaku dirinya Tuhan? Apa jawapan dia? Pendek saja. Saya dah sebut tadi pada lam yalid wa lam yulad. Apa dia? Masa saya ada 10 minit lagi, tak apa, saya tolong jawabkan. Ingat, tolong ingat. Iaitu, ya, Allah itu tak sama makhluk. Dan dia tu makhluk. Allah bersifat dalam bab mukhalafatuhu lil hawadith, nanti kita akan bahas. Allah tak sama dengan makhluk. Bila dia mengaku Tuhan, ciri makhluk tu ada tak? Sebab tu bila kita kena faham jirim, jisim, arad, kita kena reti. Sebab tu bila ada orang kata Tuhan tu duduk atas langit, atas arash, orang yang reti mengaji ahli sunnah wal jamaah, dia tak akan cakap macam tu. Kerana Tuhan itu tidak bertempat. Tempat itu, sifat bertempat itu adalah sifat makhluk. Sifat beranak, tadi kan saya sebut lam yalid wa lam yulad, itu key point dia, iaitu sifat beranak dan sifat diperanakkan itu adalah sifat makhluk. Contoh kalau kita lah, minta maaf lah bagi yang belum ada anak, tapi saya sekadar secara umum saja, tidak niat apa-apa. Jadi bagi siapa yang ada anak, mungkin dia rasa gembira, happy dan sebagainya, bangga dan sebagainya. Itu satu kebanggaan, satu kemegahan bagi seseorang lah. Masalahnya yang dah ada anak. Tetapi itu sifat yang ada pada makhluk. Maha suci Allah Ta'ala daripada sebarang sifat bersamaan dengan makhluk. Dan sifat itu tidak boleh ada pada Tuhan, kerana Allah tu bersifat, Tuhan itu bersifat dengan sifat ketuhanan, kerana Allah itu wahdanya. Esa. Boleh faham ya? Jadi maha suci Allah Ta'ala daripada segala anggapan yang mengatakan Allah Ta'ala tu beranak, berketurunan, berasal usul, begitu. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada tersebut. Sebab itulah para ulama mengatakan, ketika mana mereka, yakni orang Nasrani, jadi kita dah bahas juga dalam kuliah yang lepas, kalau yang percaya kepada kitab Taurat sahaja, orangnya orang Yahudi. Kalau dia percaya kepada Injil sahaja, Nasrani. Kalau dia percaya kepada kedua-dua Taurat dan Injil, digelar ahli kitab.
Baik. Jadi ketika mana mereka mengatakan Tuhan yang Maha Pemurah ini mempunyai anak, tuduhan yang mereka telah bawa ini merupakan tuduhan yang luar biasa. Hampir-hampir saja langit terbelah dan bumi terbelah kerananya, dan runtuh binasa segala gunung ketika mana mereka berkata Tuhan yang Maha Pengasih itu mempunyai anak. Sebab itu dijawab dalam surah Maryam ini, yang bermaksud tadi yang kita sebut, dan tidaklah sepatutnya Tuhan yang Maha Pengasih itu mempunyai anak. Segala apa yang di langit dan di bumi datang mengabdikan, yakni menjadi hamba kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Sungguh Dia, yakni Allah Ta'ala, mengetahui dan menghitung mereka dengan perhitungan yang betul, dan setiap orang dan mereka yang datang menghadapnya di hari kiamat nanti. Di situ kita kena kenal akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kita belajar yang ini, ilmunya dinamakan ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu yang membicarakan soal aqaid. Dinamakan usuluddin kerana apa? Ilmu yang membicarakan soal aqaid, pegangan, yakni segala keyakinan dan kepercayaan di dalam agama Islam disertai dengan dalil-dalil yang jelas dan yakin. Ni kita baru bawa daripada surah Al-Ikhlas. Ada lagi ayat-ayat Al-Quran yang lain, hadis-hadis yang lain, di dalam hadis-hadis Nabawi tentang ilmu tauhid ini. Sebab itu disebutkan ilmu usuluddin ni sebagai usuluddin ni makna dasar-dasar agama. Kerana ilmu tentang tauhid, tentang kepercayaan ni, inilah yang merupakan dasar agama. Inilah yang mana bila mana kita baca surah Al-Ikhlas itu, pahalanya sedemikian. Kerana apa tadi? Inilah dasar kepada agama kita. Sebab tu ulama mengatakan bahawasanya dengan syariat yang kita pelajari, bahawasanya tauhid itu adalah dasar agama. Dan agama itu tanpa kepercayaan umpama rumah yang tanpa dasar, tanpa foundation, asas, ya. Jadi itulah yang utama. Tanpa ilmu tauhid, agama itu sendiri runtuh. Sebab tu penting kita belajar. Jadi, dan tidak ada sesuatu yang serupa dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni tiada sesuatu yang serupa dengan Allah Ta'ala dari segi zatnya, sifatnya dan juga perbuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tak sama pada satu sifat, banyak sifat, ataupun 100% sama dengan Allah. Baik, hak tu untuk orang yang baru baru masuk Islam, ataupun dia belum baligh lagi, paling-paling tidak 4 asasnya dia kena tahu. Tapi untuk kita yang kita ada kemampuan, ni kita penting. Kebanyakan daripada kita adalah orang yang mampu belajar. Betul ataupun tidak? Kenapa kita kata demikian? Daripada tadika lah kita sebut, sampai ke darjah 6, sampai tingkatan 1, tingkatan 5 masalah, kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan kita kemampuan untuk kita belajar. Kita boleh belajar. Jadi ilmu yang paling wajib kita pelajari adalah ilmu tauhid. Nanti dia akan sebutkan. Adapun mengenal Allah dengan cara detail ataupun panjang lebar itu ialah dengan mempelajari sifat-sifat Allah yang wajib sebanyak 20 sifat. Yang ni akan dibahaskan. Sifat lawannya yang mustahil atas Allah sebanyak 20 sifat juga, dan satu sifat yang harus pada haknya dengan dalil-dalil akal dan nakalnya serta segala perbincangan yang timbul daripadanya. Mengenal Allah dengan cara ringkas itu adalah wajib fardu ain atas tiap-tiap muslim dan muslimah. Manakala mengenal Allah dengan membahaskan sifat-sifatnya satu persatu dengan dalil-dalil dan perbincangan adalah fardu kifayah. Maksudnya kalau tak ada satu orang pun dekat kawasan ini yang mengerti benda ni, dosa belaka yang lain-lain. Tapi takkan nak harapkan seorang tu, pasal kita ni bertanggungjawab atas diri kita sendiri, anak kita dan sebagainya, isteri kita. Paling tidak kita kena tahu. Sebab apa? Dengan adanya ilmu asas ni boleh membentengi kita daripada ajaran-ajaran sesat yang boleh mengganggu keimanan kita ataupun boleh merosakkan akidah kita. Sebab tu dikata begini, adapun orang yang percaya kepada Allah Ta'ala dengan tidak berdalil, mana dia percaya tak ada dalil, dia dengar, dia ikut saja, tetapi apa dia? Iaitu hanya dengan bertaklid sahaja, maka keimanannya tidak begitu kuat. Tetapi jika ia tidak berkemampuan untuk memahamnya atau mencari dalil, lalu ia bertaklid sahaja sedang yang ditaklidnya adalah hak dan benar, maka memadai juga keimanannya. Begini, bagi orang yang tak ada kemampuan nak belajar, contoh lemah fikirannya ataupun ada penyakit dan sebagainya,
Maka kalau dia pegang hak yang betul, akidah ahli sunnah wal jamaah, al-Asy'ariyah wal Maturidiyah yang benar, kira selamatlah. Tanpa dia tahu wujud itu, ya, apa dalilnya, apa perbahasan dia. Ya, seperti mana pernah kita sebutkan, wujud itu terbahagi kepada 3. Kalau merujuk kepada Allah, wujud yang hakiki, yang ni tak ada mula tak ada akhir. Dia tak reti hak tu, tapi dia tahu Allah wujud. Tapi dia betul-betul tak mampu nak belajar, ada masalah dan sebagainya, kesihatan ataupun lemah fikiran dan sebagainya. Tapi kalau dia mampu, ni kita tengok. Tetapi kalau ia orang yang mampu untuk membahas dan mencari dalil, orang sekarang memang pandai. Kalau tengok kat internet tu memang reti lah, pandai tengok komen, pandai-pandai belaka. Kan. Jadi kalau dia orang macam pandai-pandai tu, tapi dia tak mau belajar, di sini tengok Tetapi kalau ia orang yang mampu untuk membahas dan mencari dalil dan tidak berbuat demikian, hukumnya berdosa. Tapi dia tidak menjadi kafir selagi i'tikadnya betul dan tidak bercampur dengan kekarutan yang tidak benar. Macam mana orang nak tahu? Kita bagi contoh. Bila ada orang yang mengatakan, menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk, bertempat, beranggota dan sebagainya, dia ada 2. Mujassimah dengan musyabbihah. Dia ada perbahasan-perbahasan dia. Macam mana kalau orang tu dia tak tahu? Di sini. Tapi orang tu mampu tak belajar? Kita tengok dia belajar sampai peringkat tertinggi. Kalau universiti, yang hak-hak betul-betul yang susah-susah dia boleh kuasai, tetapi yang asas ni dia buat tak tahu. Orang macam ni dikira berdosa. Bahkan berdosa kira berdosa, maksudnya berdosa sekiranya kalau dia mampu nak belajar, tapi dia tak belajar, tapi akidah dia betul. Tapi kalau akidah dia terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah, menyimpang, yang ni kita khawatiri. Jadi kitab ini adalah satu kitab yang asas. Kalau tuan-tuan lihat satu persatu helaian-helaian dia, cukup tuntas, cukup lengkap untuk kita sekurang-kurangnya menjadi benteng untuk menyelamatkan akidah kita. Kita ni lelaki ni yang memimpin, ya. Pemimpin tu tak semesti nak pergi pilihan raya dan sebagainya. Kita memimpin diri kita dan juga ahli keluarga kita. Kalau ilmu tauhid kita tidak kukuh, bagaimana kita nak memimpin diri kita sendiri dan juga ahli keluarga kita. Jadi insya-Allah, ya, pengajian yang seumpama begini dengan izin Allah akan diteruskan lagi. Tuan-tuan, yang ada dekat situ adalah kitab wakaf. Tuan-tuan boleh ambil, tengok, rujuk, dan kita akan teruskan, ya. Walaupun sebulan sekali, ya, namun mudah-mudahan ada manfaatnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhenti kepada pelajaran yang keempat, akan satu persatu dihuraikan sifat wajib, mustahil dan juga harus bagi Allah Taala pada kuliah yang akan datang biiznillah. Mohon maaf salah dan silap, panjang umur bertemu lagi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saling doa mendoakan moga kita sampai pada Ramadan yang seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah sekalian banyak beliau Allah sekalian.